Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni saya nak masuk bab baru iaitu untuk hari Sabtu saya akan buat Maths, Ahad at Maths, and hari Isnin Insta Live saya akan buat antara Maths or at Maths. So, yang untuk Maths ni saya nak masuk bab baru iaitu mengenai bab 5 kekongruenan pembesaran and gabungan transformasi. Okay, sebutan dia ni macam kekongruenan ni macam susah sikit, so saya sebut kongruent je nanti. Jadi untuk kongruent ni, hari ni target saya dia ada setiap satu topik ni dia macam panjang tau. So saya target setiap minggu saya akan masuk satu. So kita akan lebih kurang 4 minggu lah untuk cover tajuk ni. Jadi untuk yang pertama hari ni saya nak masuk kekongruenan. Jadi siapa yang join ni, yang tengok, yang nak tanya soalan boleh tanya terus tau. Sebab kadang-kadang dia macam confused sikit. So you guys prepare buku teks and boleh tanya apa yang tak faham. Alright, so ini adalah tajuk untuk Form 5. Jadi kita start sekarang. Kita start dengan kekongruenan ni dulu. Ya Allah, susah betul lidah berbelit ni. Okay, so English dia congruency So untuk kekongruenan ni apa benda? Dia adalah poligon yang kongruen ni mempunyai ukuran yang sama panjang pada sisi sepadan dan sudut sepadan. So sisi sepadan, sudut sepadan ni apa ke benda? So kita tengok kat sini ukuran yang sama pada panjang sisi sepadan dan sudut sepadan. So kalau kamu tengok sini, yang contoh pertama saya letak ni, ini adalah contoh yang mudah. Maksudnya bila kongruen ni semua benda kena sama. Okay, dia kena ada setiap sudut tu dia akan sama dengan something sebelah ni, and setiap tu dia akan sama. So contoh panjang A sini saya tulis AB sama dengan DE. AB sama dengan DE. And then AC sama dengan DF. Dia kena sama semua. Setiap hujung tu mesti sama. Sudut dengan sisi. And then CB sama dengan FE. Nampak Ini contoh yang mudah lah nak bagi nampak. So dekat sini untuk kongruensi ni poligon dia mesti sama ukuran. Contoh kat sini AB dengan DE, DF dengan AC, CB dengan FE. Ini adalah sisi sepadan. And then kalau sudut kita kena check juga, which is kat sini kalau kita tengok CAB akan sama dengan FDE kalau dia sebut kedua-dua segitiga ini adalah kongruen. So dia akan sama juga ABC akan sama dengan DEF, and then DCA akan sama dengan EFD. So dia akan sama ketiga-tiga ni. Ni contoh kat sini saya letak P Q R S T U. So kat sini sudut P akan sama dengan S, and then sudut Q akan sama dengan sudut T, and then sudut R akan sama dengan sudut S. Sudut R akan sama dengan sudut S. Ni dah ada S, kenapa saya tulis S dua kali? U akan sama dengan U. Okay, so kat sini adalah konsep yang paling basic. And then saya bagi satu lagi contoh. Ini dalam buku teks, saya nak bagi you guys nampak. So contoh yang kedua ni adalah dia bagi bentuk ni berpusing-pusing. So bila dia berpusing-pusing, kita kena check satu-satu sama tak. Okay, so kat sini saya biar je A, B, C, D ni. Kalau kamu rajin, kamu lukis balik. So saya kat sini saya dah pusingkan awal-awal untuk you guys nampak. So sini tengok saya pusing kat sini. Ini gambar sebenar dia. Ini yang saya dah pusing sebab saya nak tengok sama ke tak. So kalau kamu tengok kat sini, tengok DC sama dengan PS. Ni saya dah pusing tau. And then AB sama dengan RQ. And then CB sama dengan PQ. And then SR sama dengan DA. So bila sama semua, dia tak bagi darjah, so kita tak payah check lah. So bila sama ke semua ni, maksudnya ini pun adalah kita panggil sebagai kongruen. Alright, so konsep kongruen adalah kedua-dua ni mesti sama. Okay, so now kita try buat latihan. Siapa yang ada buku teks boleh buka buku teks. Latih Kendiri 5.1a. Dia ada dua soalan. Saya tak nak buat dua-dua. Saya nak you guys try buat sendiri juga. So saya buat nombor 1 ni supaya you guys boleh nampak macam mana nak buat. Apa itu kongruensi? So tentukan sama ada setiap pasangan rajah yang berikut adalah kongruen. So kita nak tentukan sama ada dia kongruen ataupun tidak. Jadi kat sini yang pertama kita cek satu-satu. So bentuk dia dah macam ni, okey sama. And then dekat sini kita tengok 8. Sini 8, okey sama.
And then yang ni 7. Ni kita tak tahu berapa, tapi dia bagi kat sini 1. So 8 tolak 1 kat sini 7 lah. Nampak So saya tengah check ni. So sini sama. And then kat sini 5 dia kata. Kat sini dia tak bagi. So kita check. Total 15. Total 15. Kat sini 10. 15 tolak 10. Kat sini 5. So kat sini sama juga. 5, 5. That's why saya cakap check satu-satu. Setiap dia punya sisi. Sebab since dia tak bagi sudut, kita check sisi je lah. And then sini 15, 15 sama lagi. And then apa lagi kita dah check 10. So 10 kat sini 15. Kat sini 5. Mestilah kat sini 10. 15 tolak 5. So 10 kat sini. So sini pun sama. And then yang kecil ketok ni, yang satu ni, sini 1 kan dia cakap kan. So kat sini total 8. Kat sini 7. 8 tolak 7. Sini 1 lah. So sini pun sama. Jadi kita boleh buat congruent. Yang ni adalah congruent untuk A. Okay, mudah kan cara dia kan. And then yang B kita check lagi. Okay, untuk B, kat sini dia bagi satu je sudut. And then dia bagi 15. Okay, 15 ni okay fine sama. And then kat sini kita try cari sudut dekat sini. Kenapa kita cari sudut kat sini? Sebab sudut segitiga total 180. Ni bab lain, bab poligon. So 180, kita tolak 180, tolak dengan 120, tolak dengan 25. So 180 tolak 120, tolak 25, kita akan dapat 35. So kat sini adalah 35 degree. Bila 35 degree, tak ada pun degree yang 30. Maksudnya kedua-dua segitiga ni tak congruent. Macam tu tau. So dia kena sama sebiji. And then C kita check lagi. So bila kita tengok C ni, dia terbalik tau. Kalau you tak nampak, boleh lukis balik. So kalau kalau ni I lukis sebab I nak bagi you guys nampak So kat sini kalau I terbalik kan macam ni, terbalik kan, nak bagi sama macam ni. So bila terbalik kan, yang ni akan ke bawah macam tu. Dia jadi macam tu. Betul kan? Saya bawa ke bawah. So kat sini bila ni ke bawah, sini 30 cm, atas ni 20 cm. Lepas tu kat sini 13. Kat sini samalah sebab dia cakap 13, 13. Ni pun 13, 13. So saya check dengan belah kiri. So kat sini 20, 20, 30, 30, 13, 13. Ni sama, sama. Maksudnya untuk sini pun adalah congruent. Itu masuk congruent tau. Sama. Okay. And then next adalah D. Okay, D ni saya tengok terus saya tahu tak sama. Kenapa? Sebab bawah ni 6 dengan 8. Confirm tak sama dah. Ni panjang dia 6, ni panjang dia 8. So kat sini saya boleh buat conclusion terus. Ini tak congruent. Okay. So far faham yang belajar ni? Kalau siapa tak faham, silalah tanya Ni you punya opportunity untuk tanyalah direct kat saya. Okay. Alright, and then saya move seterusnya kalau tak ada soalan. Next adalah ciri-ciri kekongruenan. Okay, ciri-ciri kekongruenan ni, okay, sebenarnya yang ni yang new syllabus. Jadi kita tak tahu soalan exam dia macam mana. Cumanya saya akan terang lah, which is dia ada 6 ciri. Dalam BM, kita akan guna sudut dengan sisi. Sudut and sisi. Masalahnya, bila saya guna sudut and sisi, kedua-dua ni S dengan S. So, S dengan S pening. Jadi, saya akan guna English term. Okay, so English term lagi mudah untuk ingat benda ni. Jadi, saya ajar guna English term. Sudut ni adalah angle. And then, sisi ni adalah sides. Barulah ada satu je. S. Kau tak pening nanti. Jadi, kita guna perwakilan untuk sudut angle. Kita guna huruf A. Untuk sisi, kita guna S. Okay, cara saya ingat adalah yang ciri-ciri kekongruenan ni dia ada 6. So dia bukan ciri-ciri lah, dia sifat. So nanti saya tunjuk kenapa dia panggil ciri. So kat sini kita panggil sifat lah. Sifat untuk kekongruenan. So cara ingat dia, saya tak tahu you guys ingat macam mana, tapi saya ingat macam ni lah. Saya ingat macam ni. Dia ada 2 huruf kan? A dengan S kan? So, S. Side. And then, yang kedua, side. Still ada 2 depan.
Lepas tu A. Side, 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 angle. Macam tu. And then yang ketiga adalah side, angle, side. Ini cara saya ingat. Alright. And then yang keempat, dia ada 6 tau. Yang keempat, lepas kita dah letak 3, lagi 3 ni kita akan berdasarkan A pula. Iaitu A, A. Kenapa kamu kena tahu ni? Sebab mungkin ada soalan yang akan cakap dia akan ikut sifat apa. So kita kena cakap lah dia ikut AAA ke, SSS ke, SSA ke. Alright. So kat sini dari AAA, and then ada A sama macam tadi, 2 depan sama, ni pun 2 depan sama, baru S. Macam tu. And then yang ke-9 ada 9, 3, 4, 5, 6. So yang ke-6 adalah A, baru dia satu je A, S, A. Macam tu. Ini cara cepat lah. So side ni apa, side angle ni apa. So kita akan tengok macam mana. Side ni, bila maklumat yang diberi, ni macam mana saya nak tunjuk. Saya tunjuk sebelah-sebelah sini. Alright. So kat sini side ni, maksudnya maklumat yang diberi adalah sini. Dia akan bagi side. Sebab tu kita panggil side. So kat sini dia akan bagi 2 segitiga. Macam ni. So kedua-dua segitiga ni dia akan sama. Maksudnya 1, 2, 3. Panjang ni akan sama dengan panjang bawah ni. Tepi ni akan sama dengan panjang tepi ni. Tepi kanan ni akan sama dengan tepi kanan ni. So ini kita panggil side. Dia panggil 3. Dia bagi 3. Alright. And then untuk side angle ni dia akan bagi 2 side dengan 1 angle. So contoh saya lukis segitiga. Ni saya buat macam ni takut tak cukup space. Ni kat sini, ni kat sini, and then ni kat sini nanti saya buat. Okay. So dekat sini kalau side angle, kita akan dapat dia akan bagi macam ni. Still segitiga. And then dia bagi side angle, side. Kat sini, side. Lepas tu ada angle. Macam tu. So kat sini pun side, angle. Nampak tak? Dia macam berikut turutan. Side, angle. Dia sebelah-sebelah cara baca dia. Nanti kita buat latihan untuk fahamkan lagi. And then yang last kali adalah yang bagi kategori side ni, side, angle, side. So untuk side, angle, side, kita akan dapat macam ni. So side, angle, side. So tak kisahlah kamu nak buat 2 ni ke apa, asalkan maksud dia sama lah. So side, angle, side. Okay, faham Tu cara dia, nanti kita akan tengok soalan. And then untuk yang nombor 4 ni, which is angle. Angle ni yang diberi adalah ketiga-tiga tu adalah angle. So kat sini dia akan bagi, mana ni? Nak lukis segitiga jap. Ni. Segitiga. So bila angle dia akan bagi angle. So ketiga-tiga ni dia akan sama. Barulah sifat tu kekongruenan dia. Okay. And then lagi angle side. So untuk angle side dia akan bagi kat kamu. Hopefully you guys tak pening lagi. Yang saya lukis ni, ya Allah, hodohnya saya lukis. So kat sini, ni angle. Kenapa saya garis kat angle? Okay, jap, saya gerakkan ni. Angle side kat sebelah ni. Alright. So kat sini angle side. So macam mana dia tanda pula untuk angle side ni? Untuk angle side, kita akan tanda angle side. Angle side. Nampak cara baca dia? Angle side. And then yang the last one, which is angle side angle. So macam mana dia nak tanda pula? Angle side angle, saya lukis dulu. So untuk angle side angle, dia akan bagi angle side angle. Angle side angle. Macam tu. Okay. So nanti bila kamu tengok soalan yang diberi tu, kamu tengok tiga maklumat yang dia bagi tu yang sama, and then kamu tengok dia ikut yang mana satu. Kalau soalan tu memang tanya ciri-ciri dia. Okay, sifat ataupun ciri-ciri atau sifat lah. Alright, so jom kita tengok contoh supaya lebih faham.
Okay, so ni adalah contoh dalam buku. Saya ambil contoh ni supaya you guys nampak apa yang saya cuba nak tunjuk. Nanti you guys akan nampak. So kat sini, boleh tak saya copy yang ni? Sekejap. Saya pun tak pasti boleh ke tak. Oh, boleh. Okay. Sekejap kadang-kadang tak boleh. Itu yang saya macam, oh, okay. So kat sini saya buat crop. Sekejap. Sinilah nak cut kan. Alright. Okay, so dari sini kita tengok diberi satu raja di bawah menunjukkan segitiga EFG. So ni adalah EFG. And then dia kata diberi satu lagi segitiga KLM. So ni adalah KLM lah, kita akan isilah nanti, tapi kita tak isi lagi. Mempunyai bentuk dan saiz yang sama dengan segitiga EFG. Okay, so ni dah samalah, saya copy je tadi kan. Nyatakan sifat kekongruenan. Tengok ni soalan dia. Dia nak sifat kekongruenan. Maksudnya antara yang 6 tadi tu. Sifat kekongruenan segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga itu adalah kongruen. Okay, sekiranya, so masa ni kita tengok, sekiranya kita akan tengok apa yang sama yang diberi. Jadi kat sini dia bagi EGF, sudut EGF. So sudut EGF adalah kat sini. Okay, saya tak tahu kenapa tiba-tiba poor connection. Okay, saya tunggu kejap. Oh, please don't do this. Sekejap ya guys. Internet connection. Okay, so dah okay balik. Ya Allah, Alhamdulillah. Sorry guys, tiba-tiba ada masalah internet, saya tak tahu kenapa. Okay, so kat sini diberi, dia kata kita check tadi, iaitu angle dia, saya ulang balik, which is EGF yang ni, and then bersamaan dengan KML. So disebabkan saya nak ikut sebiji macam ni, saya buatlah KML. So sama kat sini. So sini kita dah settle untuk yang first ni. And then second, dia bagi syarat dia adalah EFG. So EFG, so kat sini EFG bersamaan dengan KLM. So KLM kat sini. So ini pun kita dah settle, yang kedua. And then lagi, dia kata EF sama dengan KL. EF sama dengan KL kat sini. Okay, so bila kita tanda kat sini, kita tengok ada 3 maklumat sekarang. Sama ada, kamu akan jawab macam ni tau. Sama ada dia adalah side, angle, ataupun angle, side. Nampak kan? Angle, side. Ni 2 jawapan yang mungkin student bagi. Okay, untuk tengok betul atau salah, sebab tu kita kena ingat balik yang ke-6 yang saya dah cakap tadi. So 6 tadi ingat tak? Ada apa? Iaitu side, angle, side. Lagi satu angle, side, angle. Senang sebab saya dah ingat. Alright, so dekat sini untuk yang ni ada SAA, mana ada kat sini. That's why kita tak ambil yang ni. So jawapan dia adalah AAS, angle, side. So tulis baliklah dalam BM dia, iaitu sudut dengan sisi. Sudut sisi. Sudut sisi. Macam tu. Alright, and then yang kedua. So ni yang kedua pula, so saya padam. Sebab dia ada 6, kita kena buat satu-satu untuk check apa dia punya ciri-ciri. And then yang kedua adalah, dia kata EG sama dengan KM. EG sama dengan KM. Saya letak sini. So satu lagi KM ada L lah. Saya letak L kat situ. And then yang ni dah settle. And then FG sama dengan LM. FG sama dengan LM. So kat sini pun settle. And then lagi satu, EF sama dengan KL. EF sama dengan KL. Oh, ini senang lah. Kalau ketiga-tiga side adalah
dia punya ciri, sifat dia adalah side lah, which is kita panggil sebagai CC. Okay, senang kan? And then yang ketiga adalah, saya padam lagi. So untuk yang ketiga, dia kata EF sama dengan KL. EF sama dengan, saya tanda kat sini KL. Saya ikut apa yang dia bagi. So EF KL settle satu. And then FEG. So FEG kat sini. FEG sama dengan LKM. So atas ni M lah, LKM. So ni pun settle ciri yang kedua. And then ciri yang ketiga, dia akan bagi 3 maklumat tau. Ingat tau, EG sama dengan KM. So EG sini sama dengan KM. So bila kita tengok kat sini, kalau kita dari sini ke sini dengan dari sini ke sini pun memang akan dapat sama je jawapan, iaitu side angle side. Side angle side. Ini pun side angle side, sama je. So dia tak macam A tadilah, ada 2 jawapan kan. So side angle side ni kita akan tulis iaitu CC sudut CC. So itu cara dia. Alright, ini adalah melibatkan ciri-ciri kekongruenan. So ingat yang 6 ni macam saya cakap tadi, kamu ingat je mula-mula ada 3S, lepas tu ada 2S atau ada A, lepas tu baru dia terpisah S tu. Yang ni pula sama je, 3A, 2A, lepas tu terpisah A tu. Tu cara saya ingat lah. Alright. And then next adalah menyelesaikan masalah melibatkan kekongruenan. So tadi yang kita dah belajar ni, memang ini sahaja yang dalam syllabus untuk konsep-konsep kekongruenan. Jadi sekarang kita nak guna untuk selesaikan masalah. Saya buat soalan dari buku teks, iaitu dari 5.1C, soalan nombor 3. Saya ambil nombor 3 yang last sekali. So dekat sini dia kata, Muizzuddin membahagikan tanahnya yang berbentuk segi 4 tepat, okey, kepada 2 bahagian yang kongruen. So maksudnya dia bahagi kedua-dua ni sama, seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah. Hitung. A, perimeter dalam meter bagi setiap bahagian tanah. Jadi bila dia kata kongruen, maksudnya nampak tak, ni kan sebenarnya adalah 2 bentuk yang berbeza ni. Berbeza pula, yang sama, which is yang ni satu, lepas tu satu lagi ni dia macam terbalik macam tu. Nampak tak? So kat sini, kalau kamu tak nampak, kamu lukis je bagi bentuk dia sama macam atas ni. So kalau saya nampak terus ni. So kalau you guys tak nampak, saya lukis balik untuk yang tak nampak. So kat sini adalah sini. Saya salin balik bentuk ni sama. And then saya copy balik yang terbalik ni, which is kat sini 20. So kat sini mesti 20 juga. And then sini 50, sini 50, sama, dia orang share. And then 18, sini mesti 18. Saya tanda kat sini je lah, lagi senang saya rasa daripada ni, sebab dia dah pusing kan. Saya padam So kat sini 18, sini 18, and then atas ni 20. So dia terbalik kan. So kat sini 20. And then dekat atas ni tinggi adalah 18 campur 18. Nampak kan tinggi dia? So sini tinggi ni adalah total dari sini sampai sini. So kat sini 18 campur 18 lah. 18 campur 18. So kat sini tinggi dia 36. And then kat sini 20. Kat sini 20. Panjang ni adalah 20 campur 50 campur 20. Betul kan? 20 campur 50 lah kalau takat ni je. So 50 campur 20 adalah 70. Nampak kan kenapa? Sebab ini dia adalah dari sini sampai sini. So kita tambah je dari sini sampai sini. 50 campur 20. So dapat 70. So dekat sini 70, 20. Atas ni pun 70 lah. Sama je. 50 campur 20. Jadi atas ni pun 70. Ni cara baca bila kongruen. Tengok satu-satu. Jadi dia kata kat sini, perimeter dalam meter bagi setiap bahagian tanah. Dia nak setiap bahagian tanah tau. Dia bukan nak keseluruhan. Sebab dia kata Muizzuddin membahagikan tanahnya yang berbentuk segi 4 tepat kepada 2 bahagian. So dia nak setiap bahagian. Setiap bahagian maksudnya asing-asing lah. So kat sini saya akan tambah. Saya buat macam ni kalau nak bagi nampak. So kat sini 20.
kat sini 18, kat sini 50, kat sini 18, kat sini 70, kat sini 36. Jadi perimeter kita akan tambah semua benda lah, iaitu 36 campur dengan 20 campur 18 campur 50 campur 18 campur 70. So tambah semua ni kita akan dapat jawapan lah. 36 campur 20, Allahu Akbar, campur 18 campur 50 campur 18 campur 70. So dapat kat sini 212 meter. Alright. And then untuk B kita tengok kat sini. Sekejap yang saya ni dah kenapa ni. Okay. And then yang B dia kata luas dalam meter square bagi setiap bahagian tanah. Sama juga, dia nak setiap bahagian tanah. Dia bukan cakap keseluruhan, dia kata setiap bahagian tanah. Maksudnya satu bahagian saja. So bila kat sini saya tengok lukisan dia sama je yang ni. So untuk B, bentuk dia sama, iaitu saya ambil kat sini senang sikit. Ni saya gerakkan ke sini. No, tak boleh. So ni saya tak boleh padam juga. Okay, saya lukis je lah balik. So kat sini, 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 sini. And then 20, 18, 50, 18. Kat sini, total kat sini 70. Sebab dia nak sebelah je kan, satu bahagian je kan. 18, 70 and then 36. So untuk cari luas kita tahu kat sini tak payah fikir complicated tau. Kita just cut je 2. Faham? So cut 2 kita dah dapat bahagian A, bahagian B. Kalau luas dia kita buat A tambah B je lah. So luas A ni adalah ini 20. So kat sini 20, kat sini balance 50. Untuk cari dia punya tinggi ni 18. So bahagian A sahaja luas dia adalah 20 darab 18. Iaitu lebar darab dengan tinggi lah. Yang segi 4 punya luas. Formula dia. Alright. And then tambah dengan bahagian bawah ni adalah 70 panjang dia, and then tinggi dia adalah 18. So tambahlah dua ni, iaitu 20 darab 18 tambah dengan 70 darab 18. So dapat 1620 meter square. Alright. So ini adalah yang dimaksudkan dengan kekongruenan, maksudnya dia sama, dan sekarang dia dah aplikasikan. And ini saya buat soalan ketiga saja, saya ambil yang last kali, yang mungkin mencabar sikit yang last. So nombor 1 dengan 2 you guys boleh try buat sendiri. Kalau tak faham boleh tanya dekat group. Then settle untuk subtopik pertama, iaitu kekongruenan. Jadi insyaAllah next week saya akan masuk pembesaran. Esok saya akan sambung AddMath pula. Yang last week kita dah belajar pengamiran. Esok kita akan belajar pengamiran lagi. Alright, sambungan. So sampai situ saja. Minggu depan baru kita sambung pembesaran. Okay, hopefully you guys belajar something. Okay, sampai situ saja. Bye. Assalamualaikum.